Okey. Kan next step kita dalam tutorial kita adalah untuk button overview. So, you all jumpa tak belah kiri, belah atas sekali tu ada button overview. So, apa konten yang ada dalam button overview ni? So kita boleh nampak pie chart ni, source of income kita, total net income kita. Dekat sini kita nak nampak cash flow kita ni positif ataupun negatif. Okay, nak nampak mudah faham kan bila ada dalam bentuk carta ni. Salary from earn commission untuk suami. Suami ni dia menjana pendapatan dalam bentuk commission dan dia ambil gaji, portion daripada commission tadi dia asingkan untuk dia ambil gaji. Ingat pastikan bila kita commission earn, kita kena treat sebagai income perniagaan kita. Lepas tu kita decide untuk ambil gaji. Okay, dan dia ada income daripada rental income. Alright, so rental income ni daripada collection kasar lah. Maksudnya kalau MJ ada rumah sewa, penyewa bagi 1,600. Itulah amount yang kita kena key in dekat bahagian income. So dia summary kan jenis income untuk suami ada dua, iaitu daripada commission gaji dan yang ambil daripada commission dan juga hasil sewa. Untuk isteri pula dia ada 3 jenis income. Dia ada dalam bentuk gaji RM10,000, dia ada ambil gaji daripada enterprise dan dia juga ada income suami memberi dia nafkah RM500. Alright, so jadinya you all tengok report you all sendiri, you all nampak sebenarnya source of income you all banyak datangnya daripada jenis income apa. Right, kita tengok Tara tadi duit masuk, ni sekarang duit keluar. Suami habis banyak dekat bahagian mana? Simpanan lindung ke, simpanan labur ke, komitmen ke, ataupun sampah. So tadi kita tengok itemize dia bukan dalam bentuk carta tapi dalam overview kita nampak dalam bentuk pie chart lah. Right, so komitmen suami melebihi 60%. Sepatutnya 60 kan, dia 63. So untuk bahagian simpan dan lindung tidak melebihi 10%, masih okey tapi kena kaji. Tadi kita dah tengok dah kan dia punya summary perlindungan, apa yang perlu diperbaiki. Simpan dan labur, more than 10% but less than 20%. Sebab remember bahagian bumbung kewangan minimum 20%. So bila suami tidak melebihi 20%, dia hanya 16% kat situ. So kena tengoklah apa yang perlu diperbaiki. Dan untuk bahagian wastage melebihi 10%. So tak baguslah sebenarnya. Tengok untuk isteri pula sama juga komitmen lagi melebihi 60% sehingga 73.4%. So you all tengok you all punya sendiri carta tu lah. Tengok kat mana yang you all terlebih kan. Di bahagian simpan dan lindung juga masih positif namun mungkin kurang dari segi perlindungan, perlu dikaji. Bahagian simpan dan labur langsung tak ada. Bahagian sampah 7.8%. Tidak melebihi 10% lah. Namun bila kita tengok suami melebihi 10%. So dia kena gabungkan barulah kita nampak dia punya household perbelanjaan. Okay, so seterusnya cash flow. Okay, nampak in summary untuk household masih positif. Tapi remember yang dia cakap tadi, kena betul-betul tengok apa yang perlu diperbaiki. Mungkin 3,000 ni belum tentu betul-betul positif. Kan? Sebab ada mungkin bahagian simpan dan lindung perlu ditambah, bahagian simpan dan labur perlu ditambah, bahagian komitmen perlu dibuang ataupun dikurangkan, bahagian sampah perlu dibuang ataupun dikurangkan. So kita sendiri kena melihat balik kepada data dan juga fakta-fakta yang ada supaya kita boleh menganalisa dan juga menilai dan buat tindakan. Right? So isteri masih surplus 2,000 lebih, suami masih surplus 880. Mungkin isteri punya lebihan ni nak kena ada portion untuk simpan dan lindung dan juga simpan dan labur. Alright? Okay, so sama-sama kita kena tengok lah apa action plan yang sesuai. Asset versus liability. Kalau tadi income tolak expenses, kita nak tahu cash flow sama ada positif ataupun negatif. Sekarang ni kita nak tengok behavior asset dengan behavior liability kan. Tindak tanduk asset tolak dengan tindak tanduk liability. Harta tolak hutang. Dapatlah nilai aset bersih. So berapa nilai aset bersih untuk this case tadi? Nampak aset macam banyak ni. Tapi hutang pun banyak juga. So kalau kita tengok aset dia 1.9 juta untuk seisi rumah. Liability dia untuk seisi rumah household 1.3 juta. So berapa? 1.9 tolak dengan 1.3. So kita tengok scroll kat bawah. Dia punya net worth dia adalah 646,000. Jangan ingat nampak macam aset 1.9 juta, kita punya nilai harta bersih kita 1.9 juta, dia perlu ditolak dengan
hutang. Alright? Okay. So, kita pergi pula tengok balik dekat bahagian atas tadi. Okay. Daripada nilai aset ni, dia ada pecahan dia. Tangible asset, aset nampak, dengan intangible asset belah bawah ni. Aset tak nampak. Aset tak nampak ni adalah takaful, perlindungan. Bila dia nampak, bila berlaku kematian. Bila dia nampak, bila berlaku kecacatan. Bila dia nampak, kalau berlaku sakit kritikal. Tadi masa dekat financial overview, kita dah itemizekan berapa tabung kematian, berapa tabung kecacatan, berapa tabung sakit kritikal. Remember, hanya isteri yang ada tabung sakit kritikal. Dalam overview, dia summary-kan ni, dia combine household. Dalam financial overview, dia lebih itemized, nampak suami berapa, isteri berapa. So, untuk tabung kematian dan kecacatan, household ada lebih kurang 1065 juta. So, itemized dia dekat financial overview tadi, suami berapa, isteri berapa. Kan? So, boleh nampak kat situ. So, pecahan aset dekat sini adalah tangible dengan intangible. So, kita tengok dekat chart ni. So, dalam pie chart ni, agak balance untuk suami punya aset. Aset nampak dengan aset tak nampak. Aset tangible dia, lebih kurang ada 1.5 juta. Dan aset tak nampak dia, iaitu takaful, ada lebih kurang 1.015 juta. Berbeza dengan isteri, kan? Dia punya chart ni nampak macam berat dekat aset nampak saja. Ada lebih kurang 447,000 aset nampak. Dan aset tak nampak hanya ada 50,000 sahaja. So dekat sini kita kena study lah mana yang perlu diperbaiki untuk suami, mana yang perlu diperbaiki untuk isteri. Right? Kena dapatkan action plan yang sesuai untuk pastikan perancangan tu balance dan sesuai dengan keadaan kewangan. Right? So, kita tengok yang belah bawah, nilai harta bersih 646,000 dan anggaran nilai harta bersih ni untuk 10 tahun akan datang, dia boleh mencapai compounding kalau untuk cash dan capital appreciation kalau dalam bentuk tanah dan juga hartanah lah, rumah dan sebagainya. Dan total untuk this case tadi, harta yang current ni, nilai aset bersih 646,000 akan menjadi 2.6 juta pada 10 tahun akan datang. Kan? That's why kita kena membina aset di mana aset ni dia appreciate untuk masa akan datang. MJ, kereta tu bukan aset ke? Ya, kereta aset juga, tapi dia tak appreciate, dia depreciate. So jadinya hati-hati dengan pembelian aset kita. It can be depreciate, it can be appreciate. Hati-hatilah kalau kita beli kereta ni, jangan sampai dia melampaui kerana dia depreciate, dia menurun nilai dia berbanding dengan hartanah, dia appreciate, dia naik nilai dia. Right? So kalau kita tengok untuk case study ni, untuk household, untuk dicapai financial freedom target untuk husband and wife, sepatutnya 10.8 juta. So dia masih long way to go. Kalau tengok selalu thumbs up kan, kita nak tengok thumbs up. Sekarang ni dia down pula kat situ, thumbs down. Kan, negatif 75.6% nak reach target sebenar kerana fokus untuk existing asset dia, nilai aset bersih, net worth dia 646,000 tadi hanya boleh pergi fokus 2.6 juta. Sedangkan financial freedom target dia sepatutnya adalah 10.8 juta. So long way to go. 10.8 tolak dengan 2.6 juta, dia masih berbaki lebih kurang 7.3 juta perlu diusahakan untuk tindakan sepanjang 10 tahun supaya akhirnya boleh capai financial freedom target dia iaitu 10.8 juta. Right? So don't worry guys, you all kena tengok figure masing-masing. Untuk case study ni, kita nampak figure dia agak besar, tapi jangan ikut-ikut orang, ukur kewangan di poket sendiri. Bukan poket orang lain kan? Okay? So, faham MJ hope you guys faham tentang net worth dan balance to achieve untuk capai financial freedom. Okay, so net worth analysis, kalau kita tengok pembahagian dekat sini, asset tangible dan juga asset intangible versus dengan liability. Kalau tengok secara mata kasar kita, total asset untuk this case tadi husband and wife cukup untuk membayar dia punya liability. Cuma kalau kita nampak intangible asset untuk isteri agak kurang kan, untuk isteri agak kurang. Kalau berlakunya
kepada isteri di kuarteri tak dapat menyelesaikan hutang 1.3 juta yang akhirnya menjadi tanggungan kepada suami seorang. Biasanya suami isteri, kita kalau kedua-duanya bekerja, kita mengambil tanggungjawab mungkin 60%, 40% ataupun 50%, 50% untuk membayar komitmen kan. Tapi bila kita silap perancangan kewangan di kuarteri, kalau berlakunya risiko kepada salah satu pihak, di kuarteri pihak yang survive tu tak mampu untuk menanggung hutang tu seorang. That's why kita kena kaji kita punya aliran tunai, kita kena buang mana perbelanjaan-perbelanjaan yang tak perlu, kita kena kurangkan perbelanjaan-perbelanjaan yang boleh dikurangkan, kita tingkatkan simpanan, kita tingkatkan pembiayaan untuk kita entry hutang-hutang yang menjadikan aset kepada perancangan kewangan kita, dan kita kena bertindak untuk tambah pendapatan kalau sekiranya keadaan kewangan kita tak cantik kan seperti yang kita harapkan. So setidak-tidaknya bila kita bersama buat pengurusan kewangan menggunakan My Financial Blueprint ni, you all nampak data-data yang realistik untuk you all buat satu keputusan bertindak untuk mencari solution kewangan dengan ilmu yang betul. Okay guys, so untuk overview, hope you guys dapat follow apa yang J terangkan dalam sesi tutorial ini. Okay, kita jumpa next tutorial untuk final summary.